Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, sebelum ni kita dah bincang 3 isu berkenaan dengan salat sunat. Dan hari ini saya nak teruskan perbincangan dengan tuan-tuan, teman-teman yang saya kasihi tentang lanjutan perbahasan salatus sunnah dengan kita merujuk kepada karya yang terbit pada hujung 2023, Fahami Salat Sunat, Perbahasan Menyeluruh dan Mendalam. Ya, walaupun saya kata buku ini perbahasan menyeluruh dan mendalam dan merangkumi 520 lebih muka surat, tapi ada lagi beberapa benda yang saya tak masukkan, terutamanya perbahasan yang menyeluruhi mazhab. Tak laratlah saya nak masukkan semua tuan-tuan sekalian. Dan ada lagi lah beberapa kekeliruan dalam solat yang belum saya masukkan dalam buku ini. Rasanya satu masa nanti saya kena buat satu buku edisi kemas ini dengan menambah lagi beberapa maklumat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena tolonglah saya untuk menghabiskan dulu buku Fahami Solat Sunat yang masih ada bakinya. Setakat ni buku ni baru terjual dalam 1,000 lebih kurang. Jadi sepatutnya kami mengharapkan buku ini boleh menjadi viral dan dijual oleh yang dibeli oleh ramai pihak untuk mendapat kefahaman yang betul tentang salat. Dan sekiranya ada yang berminat untuk membeli buku ini dengan jumlah yang banyak, alhamdulillah, amat-amat kami alukan, ya. Okey, baik. Kod-kod ada yang nak sponsor? Alhamdulillah. Jadi sekarang ni saya nak bincangkan satu perkara dalam buku ini, iaitu manakah lebih utama antara solat sunat dengan menuntut ilmu. Ini merupakan satu perbahasan yang biasa dikemukakan oleh kalangan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara solat dengan menuntut ilmu, mana lebih tinggi kedudukannya. Okey, baik. Dia begini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada perkara yang boleh kita buat perbandingan dan ada perkara yang kita tak perlu pun buat perbandingan sebenarnya. Okey. Kalau yang kita nak buat perbandingan tu kalau berlaku pertembungan. Misalnya yang dulu-dulu bahkan Nabi SAW pun kata kalau bertembung antara makan malam merujuk kepada berbuka puasa contohnya. Contohlah. Okey, makan malam ataupun al-asya' dengan apa dia? Okey, bertembung dengan solat maghrib. Okey, solat maghrib. Mana lebih kita nak dahulukan? Makan malam berbuka puasa ke ataupun solat maghrib? Itu logiklah berlaku pertembungan kerana melibatkan masa yang sama. Okey, kedudukan masa yang sama. Tapi sekarang ni ada juga beberapa benda yang sebenarnya kita tak perlu pun buat perbandingan sebenarnya. Kenapa saya kata tak perlu buat perbandingan? Kerana benda tu tak sama pun. Tak sama dia punya kedudukan. Contohnya apa dia? Ada yang menimbulkan persoalan antara solat dengan mana lebih utama antara menuntut ilmu lawan dengan beribadah. Timbul persoalan ini. Mana lebih utama antara menuntut ilmu dengan beribadah? Dan saya begitu tertarik dengan jawapan yang diberikan oleh seorang ulama dalam menanggapi soalan ini. Katanya tak boleh buat perbandingan antara menuntut ilmu dengan beribadah. Kenapa tak boleh? Kerana menuntut ilmu itu sendiri kan ibadah. Jadi kalau menuntut ilmu itu ibadah, macam mana nak dibandingkan dengan beribadah? Itu satu persoalan yang tidak logik, kata ulama tersebut. Okey, tapi sekarang ni kita nak spesifikkan. Yang kita nak spesifikkan apa dia? Antara ilmu dengan solat sunat, mana lebih diberikan keutamaan. Ada orang yang mana dia nak fokus kepada solat sunat, dia nak tinggalkan majlis ilmu ataupun menuntut ilmu. Ada orang pula dia nak fokus pada menuntut ilmu dan dia nak kurangkan dalam bab solat sunat. Contohlah kalau kita katakan ada orang tu dia bangun dalam pukul 3-4 pagi. Okey, dia nak bagi tumpuan kepada solat sunat ke ataupun ilmu. Kita buat dua-dua. Kita nak buat dua-dua ni.
Jadi mungkin ada orang yang mana dia nak fokus kepada solat. 3 pagi dia bangun, dia solat. Dalam pukul 5 dia penat, dia ambil lah buku, dia baca sikit. 5 suku dia mungkin dah tidur untuk menunggu subuh. Sebagai contohlah. Okey, ada orang pula dia fokus pada menuntut ilmu. Dia bangun, dia solat sekejap dalam 20 minit ataupun setengah jam. Kemudian dia fokus pada proses menuntut ilmu, sama ada membaca buku atau membuat kajian, ataupun kalau lecturer dia tanda paper, tesis masa, tesis PhD ataupun kertas exam, ataupun dia mendengar rakaman YouTube daripada mana-mana ustaz yang berilmu. Jadi mana satu sebenarnya perlu diberikan keutamaan, ya? Maka di sini saya bacakan apa yang dituliskan oleh ulama yang besar dalam mazhab kita ni, tidak lain dan tak bukan ulama yang saya amat-amat kasihi, dan saya berdoa agar ulama ini kenang saya dan memberikan syafaat kepada saya di hari akhirat nanti, iaitu Imam Yahya bin Sharaf yang wafat pada tahun 676 Hijriah, yang dikenali sebagai An-Nawawi kerana beliau berasal daripada Kampung Nawa. Jadi kerana beliau berasal dari Kampung Nawa, beliau dikenali sebagai An-Nawawi. Dan buku saya ni pun banyak merujuk kepada pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu Kitabul Majmu', ya, Kitabul Majmu' Syarhil Muhazzab, yang dianggap sebagai emas, kitab emas dalam mazhab Syafi'i. Teman-teman, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Okey, dah sebut macam mana? Qaulul musannif wa tatawwu'uha afdalut tatawwu'. Okey. Ucapan pengarang Kitabul Muhazzab iaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi bahawa wa tatawwu'uha afdalut tatawwu'. Solat sunat adalah ibadah sunat yang paling utama. Pandangan itu telah dikritik, kata Imam Nawawi, bahawa menyibukkan dengan diri dengan ilmu, ada orang kritik pandangan Abu Ishaq Asy-Syirazi dengan menyatakan menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama berbanding dengan salat sunat. Okey, katanya menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama berbanding dengan solat sunat. Okey, itu orang kritik Abu Ishaq Asy-Syirazi. Namun kemudiannya Al-Imam An-Nawawi menyatakan sebenarnya kritikan itu tak betul. Ya, kritikan itu tak betul. Betul lah apa yang disebutkan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Solat sunat merupakan ibadat sunat yang paling utama. Kerana menuntut ilmu bukannya ibadat sunat. Menuntut ilmu merupakan satu kewajipan bagi umat Islam. Jadi kalau lah orang nak kritik Syirazi, salah. Tuan Guru salah kerana Tuan Guru kata solat sunat, ibadat sunat yang paling tinggi adalah solat sunat. Sepatutnya menuntut ilmu. Imam Nawawi kata, tak, itu tak betul. Ibadat sunat yang paling tinggi memang solat sunat. Kerana menuntut ilmu tu, dia merupakan kewajipan, dia bukannya ibadat sunat. Jadi ini, Imam Nawawi nak betulkan balik pemikiran kita. Sepatutnya tidak boleh dibuat perbandingan, ya. Tapi kalau kita nyatakan begini, kita buat contoh. Kita buat contoh. Contohnya ada seorang ni A, kita nak namakan siapa, ya? Ini saya nama je, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak ada kaitan dengan sesiapa pun. Ini bagi mudah kita bincang. Ada orang tu namanya Zahid. Zahid masuk ke dalam masjid pada pukul Zahid masuk masjid pada jam 8 malam. Okey. Ketika itu, kita katakan masa dia masuk tu, masa tu Khairi sedang kuliah maghrib. Jadi masa Zahid masuk masjid pukul 8 malam tu, masa tu Khairi sedang kuliah maghrib. Okey. Jadi Zahid bila masuk dalam pukul 8 malam ni, apa tumpuan Zahid? Adakah Zahid terus duduk untuk mendengar kuliah ilmu ataupun Zahid perlu solat sunat tahiyatul masjid dahulu? Kalau kita nak bincang secara lebih spesifik. Maka ulama menyatakan apabila Zahid masuk ke dalam masjid tanpa mengira pada waktu bila pun,
Zahid disunnahkan untuk solat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kerana itu hak masjid. Bahkan bukan saja Zaid. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu an masuk ke dalam masjid ketika solat Jumaat. Masa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang menyampaikan khutbah. Nabi Muhammad bukannya khairi yang sedang menyampaikan khutbah, dan khutbah Jumaat adalah wajib. Namun apabila Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu an masuk dalam masjid dan terus duduk, Nabi minta beliau untuk bangun dan kerjakan solat tahiyatul masjid secara ringkas sebanyak 2 rakaat terlebih dahulu. Jadi ini menunjukkan bahawasanya kita bila masuk masjid solat dulu. Lepas tu barulah fokus kepada ilmu. Okey. Yang kedua, walaupun kita bersetuju menuntut ilmu ni perkara yang wajib dan lebih tinggi kedudukan daripada solat sunat, ya. Namun dan ulama pun kata ilmu lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada solat tahajud sekalipun. Orang yang bangun pukul 3 pagi, dia fokus kepada ilmu, itu lebih tinggi daripada dia fokus kepada solat tahajud. Namun ini tidak bermakna kita bangun 3 pagi ke 4 pagi ke, kita fokus pada ilmu dan langsung tidak mengerjakan salat tahajud. Bukan begitu. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Hanbal rahmatullahi alaih dalam satu cerita, beliau sedih apabila mendapat tahu murid beliau bangun di pagi hari menuntut ilmu namun langsung tidak mengerjakan salat tahajud. Jadi sepatutnya kalau kita nak fokus pada ilmu boleh, tak ada isu. Tapi solatlah dalam 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Jangan lupa solatul witir. Kemudian fokuslah dalam ilmu. Beberapa jam pun silakan. Tapi penuntut ilmu tidak boleh langsung tidak mempedulikan tentang solat tahajud ataupun solat sunat. Sama juga tuan-tuan sekalian, kalau saya bawakan satu isu yang agak kritikal dan mungkin menyentuh beberapa pihak, saya minta maaf ya. Iaitu kalau kita sebut dalam kes solat zuhur, kuliah zuhur yang berlaku. Okey. Dalam kuliah zuhur yang berlaku ni, di syarikat-syarikat biasanya dia bermula dalam pukul 1 dan berakhir dalam pukul 1.50 petang. Dan bila berakhir 1.50 petang, terus kerjakan solatul zuhur dan kemudiannya orang pun sibuk nak masuk ke dalam ofis masing-masing. Jadi persoalannya di mana qabliyah dan ba'diyah zuhur? Okey, soal kita buat qabliyah dan ba'diyah itu peribadi. Tapi apabila kita berada dalam masjid ataupun dalam surau, kita patut memberikan ruang untuk solat qabliyah dan juga ba'diyah zuhur. Sebab kita berada di satu tempat ibadah, namanya surau ataupun namanya masjid. Walaupun surau itu merupakan surau pejabat. Jadi sewajarnya, walaupun ilmu itu merupakan perkara yang penting, namun penuntut ilmu beramal dengan ilmunya. Jadi sepatutnya kuliah zuhur ini boleh berakhir 1.40, kemudiannya kerjakan solat qabliyah, kerjakan solat zuhur, kemudiannya ba'diyah. Jadi ini kita nak kena faham tuan-tuan dan teman-teman dirahmati Allah sekalian, pengurusan dalam beribadah. Walaupun menuntut ilmu lebih utama daripada solat sunat, namun orang yang menuntut ilmu tidak akan meninggalkan solat sunat. Kalau dia tak mampu buat banyak pun, sekurang-kurangnya ada beberapa solat sunat yang menjadi kelaziman dia seperti solat sunat subuh, solat sunat witir dan kalau boleh, malam tu janganlah langsung tidak ada solat sunat. Kerjakan solat sunat ba'diyah maghrib, kerjakan solat sunat ba'diyah isyak. Itu merupakan satu perkara yang mesti menjadi kelaziman kepada umat Islam insya-Allah. Jadi siapa yang mahu dapatkan buku ini, fahami solat sunat, lebih kurang dalam 520 muka surat, perbahasan yang menyeluruh. Pada awalnya bincangkan semua jenis solat sunat yang ada. Pada hujung barulah dia ada perbincangan umum tentang solat sunat. Ya? Jadi boleh dapatkan buku ini dalam link yang saya berikan. Okay, semoga tuan-tuan dan puan-puan sekalian mendapat kebaikan daripada buku ini. Fahami solat sunat selangkah mendekati Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.